serban pergi meropak, pergi menyambut, pakai serban. Contoh kan? Orang pakai serban memenggal kepala orang, ada? Tapi bukan Malaysia lah, lain tempat lah. Pakai serban tapi penggal kepala orang. Salah serban ke? Tak. Bukan salah serban, salah perbuatan orang. Kita kadang-kadang tersalah anggap, terutamanya orang-orang bukan Islam. Kalau kita tengok video-video mu'alaf, salah satu dugaan mereka, cabaran mereka mengajak rakan-rakan sebangsa mereka memeluk agama Islam ialah gambaran negatif media terhadap agama dan orang-orang Islam. Itu cabaran mereka. Saya tengok video ni, ramai orang bukan Islam di luar negara, bukan di Malaysia ni lah, di luar negara, negara-negara yang majoriti penduduknya tidak beragama Islam, mereka sangat sikit pengetahuan tentang agama Islam. Yang mereka tahu, oh Islam pukul orang, penggal leher orang, bom orang, bunuh orang. Itu. Yang sebenarnya orang Islam adalah yang paling baik sesama manusia, paling baik orang Islam. Tapi yang media dedahkan ialah kejahatan sebahagian orang Islam. Maka mereka yang anggap Islam ni agama tak bagus, maka terhalang mereka daripada menerima Islam sebagai sebuah agama. Nampak? Itu cabarannya. Jadi itu dia. Balik tadi, hiburan tak salah. Salah ke bingung tak salah. Tapi kita pilih hiburan yang baik, yang membina jiwa, yang memberi kesedaran, bukan melalaikan orang. Contoh macam lagu Dari Tuhan, dia bagus, ajak manusia kiamat satu masa akan hadir juga. Kita dari Tuhan kita datang, dan kepada Tuhan kita akan kembali. Tak salah. Mungkin iramanya sedikit keras, tengah-tengah menjerit, dengar mula-mula tu, kita faham kan? Itu dia. Baik. Maka usia tua itu ini sepatutnya dan hanya dipenuhkan dengan amal ibadah sahaja, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, mengingati mati dan seumpamanya. Maknanya pada usia emas kita ni, banyakkan beramal ibadah. Tak payah cek dunia lah, sibuk cek dunia apa. Dunia kita dah mencari dunia puluhan tahun. Kalau penjawat awam ni ada yang bekerja 40 tahun, dia masuk kerja umur 19 tahun. Hari ni usia dia 59 tahun. Sekarang dia dah kerja 40 tahun. Tahun depan nak pencen. Contoh, masuk 60 dia pencen tu, berapa tahun yang Allah Ta'ala akan bagi agak-agaknya untuk dia cover balik 40 tahun dia mencari dunia. Takut-takut tak sampai 10 tahun pun. Takut-takut tak sampai 5 tahun pun. Takut-takut tak sampai setahun pun. Takut-takut tak sampai sebulan pun. Takut-takut tak sampai langsung pun. Ni dia. Itu saya pesan, bukan dekat diri saya, bukan kepada kawan-kawan lah, pada kita pun. Kata nak beramal jangan tunggu-tunggu. Sekarang. Nak sembahyang jemaah, sekarang. Nak sembahyang duha, sekarang. Nak dengar baca ilmu, sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tuai pencen esok lah. Kita tahu ke sampai umur pencen? Tak tahu. Datang sekarang. Itu je kalau kita nak ajak kawan kita ni. Mau datang sekarang. Jangan tunggu pencen. Jangan tunggu nak lapang. Tunggu lapang bila kita lapang. Tak ada masa lapang. Ingat lapang dah PKP pula. Allah, 2 minggu pula berkurung lah rumah. Apa pun tak dibuat. Kod 2 minggu je. Kalau disambung lagi 2 minggu, kita pun tak tahu. Petunjuk-petunjuk yang ada,
hampir semua negeri kes harian mencecah 3 angka. Hampir semua negeri. Hampir semua negeri. Kalau takat saya tengok semalam, so hampir semua negeri kes harian lebih 100 kes sehari, termasuk negeri kita. Tu yang kata PKP akan dia dibuat kuasa. Katanya Jumaat ni. Tengoklah kalau pihak JAIB kata boleh semayang macam biasa di sini, di mungkin Zulhijjah dan boleh dibuat semayang Jumaat walaupun keadaan PKP. Alhamdulillah. Kalau dia kata semua tutup macam PKP bulan 3 tu hari, altih je. Jadi sebab kita Perak ni unik sikit unik sikit situasi. Kalau di Negeri Sembilan, di negeri asal saya, walaupun PKP ya, di Seremban dan Polisen, masjid masih boleh buka, boleh semayang Jumaat. Pasal mereka kena pasti tak ada kluster masjid dan surau, maka masjid surau boleh buka macam biasa. Tapi kita di sini tak tahu lagi. Tunggulah 22 bulan lagi. Kalau dia kata, kalau pihak JAIB kata tutup semua masjid surau di seluruh Perak, tak boleh buat semayang Jumaat, letih dia. Kalau dia kata mengikut zon, alhamdulillah. Maknanya walaupun kita di pemukim Lahad ni, walaupun PKP, tapi semayang Jumaat masih boleh sebab zon kuning. Kalau di tempat lain yang hijau, zon hijau. Hanya 3 kawasan saja yang zon merah, Ipoh, Taiping dan Durian Sebatang di Helen Perak, Teritan. Itu je 3 kawasan. Dan 2 kawasan oranye, di Slim Labor dan di Cemur. Itu 2 orang setakat ni lah. Kita tengok map semalam boleh. Yang lain semua kuning dengan hijau, termasuk mungkin kita Lahad kuning. Pihak JAIB kata boleh on semayang Jumaat, boleh on semayang Jumaat dengan SOP yang ketat. Alhamdulillah, tak apa, Jumaat boleh on lagi, tak ada masalah. Yang penting Jumaat tu. Semayang Jumaat tu kita nak kata apa, tak boleh buat apa lah kalau dia orang sekat. Yang penting Jumaat. Jadi kalau Jumaat pun tak boleh buat, ini yang saya cukup risau sebenarnya. Tapi kita terpaksa apa ni? Jadi jangan tangguh-tangguh. Bila tangguh-tangguh jadi macam ni lah kelab-kelabutkan kita. Kerajaan pun sebenarnya telah memberikan ruang untuk seseorang itu mengakhiri hidupnya dengan memperbanyak amal ibadah. Seorang pegawai kerajaan dalam umur 55 tahun, sekarang 60 telah pun dipencenkan. Bahkan sekarang ini ada kelonggaran untuk mendapatkan skim pencen yang lebih awal lagi. Betul? Dia panggil bersara pilihan sendiri. Boleh. Seawal umur 40 boleh. Boleh. Saya sekarang 48 nak pencen hari ni pun boleh. Buat je permohonan. Semua yang okey, pencen lah. Dapat ganjaran, pencen akan dapat usia 55 tahun. Maknanya 7 tahun tak ada pencen bulan. Makan lagi ganjaran tu. Kalau nak makan lah, fikir-fikir balik tak apalah. Boleh kerja lagi, kerja lah. Sebab kita pun anggap kerja kita sebagai ibadah. InsyaAllah tak ada bagi pahala, walaupun tidak ada suatu kadar yang tertentu. Tapi kita insyaAllah kita cuba. Kalau ikut syarat, ikut kaedah je lah kan. Kita datang pada waktunya, balik pada waktunya, kerja 8 jam, InsyaAllah. Duduk saja di rumah, gaji sudah dapat, pencen lah. Maka seeloknya masa yang tinggal dari baki hayatnya hanya digunakan untuk mencari keuntungan akhirat yang abadi itu. Satu macam tu, bila dah bersara ni, tuan-tuan yang bersara-bersara ni patut macam tu. Tapi sedih kan, ramai sebenarnya, kalau saya kata ramai bersara kerajaan yang masih tak datang ke rumah Allah, ke Masjid Surau ni, sebenarnya itu adalah kenyataan. Ramai. Tapi kalau kedai mamak sampai, kedai kopi sampai, Masjid Surau tak sampai. Puas ngajak. Tak tahu lah tuan-tuan di sini macam mana. Kita puas ngajak. Tengoklah Ustaz, saya kata saya ada mengat. Memang habis yang datang Masjid Surau tu sihat sangat ke? Kadang-kadang dalam poket baju Melayu tu macam-macam ubat. Ubat ni ada, ubat itu
ada macam-macam kan.